Okey, so Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, kita bertemu lagi pada malam hari ini. Hari ini saya lebih berminat ataupun lebih tertarik untuk berkongsikan iaitu tentang santau ataupun dikenali sebagai sihir ataupun lebih dikenali juga sebagai ilmu hitam. Tapi menurut Wikipedia ataupun sumber yang dipercayai, santau atau juga dikenali sebagai ilmu hitam yang digunakan untuk meracun musuh. Secara umumnya, santau dilakukan melalui dua cara, iaitu cara fizikal ataupun cara angin. Cara fizikal, apa yang dimaksudkan dekat sini adalah melalui santau, iaitu macam voodoo, ataupun lebih kepada santau makan ataupun santau langkah, santau kodok. Okey, tapi kalau santau angin, apa yang saya tahu iaitu penghantaran melalui angin, hanya meniupkan sesuatu perkara, maksudnya meniup sesuatu, maka dengan gambar yang penuh dan juga berbentikan mak. Okey, maksudnya nama mak tolong jangan reveal. Itu antara dua syarat, antara paling ringan syarat-syarat untuk menghantar santau angin. Contohnya Syawal binti sipulan-sipulan. Itu antara cara santau angin, ataupun lebih agak tragis, atau sehingga biasanya santau ni dihantar untuk membunuh ataupun kiranya macam untuk menyeksa seseorang secara perlahan. Ini berpunca daripada hasad dengki, cemburu, iri hati, marah, dendam, ketidakpuas hati ataupun tidak mendapat sesuatu yang ingin dimiliki. Contohnya, antara contoh-contoh yang boleh dilihat, yang kebiasaannya orang-orang seperti kita akan melakukan santau seperti ini. Contoh yang pertama, santau pemisah. Okey, santau pemisah adalah bertujuan untuk memisahkan pasangan tersebut. Yang terkini yang sedang viral, iaitu saya tak boleh sebut nama dia, isteri tersebut terkena santau angin ataupun santau pemisah. Sejenis santau yang akan membuatkan para isteri ataupun suami membenci pasangan masing-masing. Seolah-olah dia melakukan banyak kesalahan, seolah-olah nampak segala keburukan, seolah-olah dia naikkan sifat terpendam seseorang. Contoh, saya bagi contoh santau pemisah yang menyebabkan, ataupun saya bagi gambaran sedikit. Okey, santau pemisah ni biasanya dilakukan oleh seseorang apabila dia tidak berjaya untuk mendapatkan seseorang yang diingini. Contohnya, saya berminat ataupun saya bercinta dengan seorang perempuan. Contohnya, okey, maka saya bercinta selama 3 tahun seperti itu dan tiba-tiba saya ingin berkahwin dengan seorang perempuan yang lain. Kenapa? Sebab terlalu banyak bergaduh. Tetapi perempuan tersebut telah memberikan segalanya kepada saya, telah bercinta ataupun telah memperkenalkan keluarga kepada saya. Jadi dia rasa macam dia telah memberikan segala-galanya, dan dikata macam kononnya saya ni adalah empunya ataupun milik dia sepenuhnya. #Tiljannah. Jadi disebabkan oleh #Tiljannah, maka perempuan tersebut tidak membenarkan saya untuk berkahwin lain ataupun hanya dengan dia sahaja, #Tiljannah. Okey, bersama dengan dia sehidup dan semati. Okey, jadi maka perempuan tersebut akan bertemu ataupun berjumpa dengan Tok Pawang, Bomoh, Dukun dan juga seumpama dengannya, bertemankan, bersahabat dengan jin dan juga syaitan untuk menyesatkan, malah makin menyesatkan pihak perempuan tersebut, iaitu syirik kepada Allah SWT. Jadi maka perempuan tanpa memikirkan, hanya berlandaskan nafsu, maka perempuan tersebut menggunakan sihir pemisah. Dia akan membuatkan saya jadi marah, panas baran, saya akan meracau, dan akan membuatkan pasangan tersebut, perempuan yang baru ingin saya berkahwin, dia akan membuatkan semakin tawar hati, semakin macam
tak suka dia melihat keburukan-keburukan dan juga semakin mengundurkan diri, dan itulah tujuan dia. Okey, jadi apabila berpisah maka tercapai tujuan. Selagi tidak berpisah maka tidak tercapai maksud santau pemisah. Itulah santau pemisah yang sangat zalim dan ditakuti oleh pasangan-pasangan sekarang. Tapi ingat, Allah sentiasa ada. Jadi kepada mereka yang mengamalkan ilmu hitam, tolonglah kembali bertaubat balik. Okey, itu yang santau pemisah yang saya pernah tahu. Kalau korang rasa apa pandangan saya salah, tolong komen dekat bawah. Okey, tolong komen dekat bawah. Okey, ini adalah hanya introduction sebelum saya masuk ke cerita sebenar tentang santau angin. Okey, jadi santau langkah. Okey, santau langkah ni bertujuan adalah untuk membunuh mangsa tersebut seandainya dia melangkah. Pernah terjadi satu kisah yang saya boleh gambarkan cerita di sini. Santau langkah pernah dibuat kepada saya punya sepupu. Okey, jadi disebabkan cemburu, perempuan tersebut tidak berjaya untuk mendapatkan sepupu saya, maka dia membuat santau langkah. Santau langkah ni bertujuan untuk membunuh isteri tersebut, dengan tujuan bila isteri tersebut melangkah maka dia akan terbunuh serta-merta. Tetapi bertujuan supaya bila dia terbunuh maka lelaki tersebut single ataupun duda. Jadi seandainya dia punya dendam adalah seandainya aku tidak berjaya untuk memiliki lelaki tersebut, maka siapa-siapa perempuan tak boleh memiliki lelaki tersebut. Dia mempunyai hasad dendam ataupun hasad dengki yang sangat tinggi. Okey, jadi disebabkan oleh bersahabatkan jin dan juga syaitan, maka dia membuatkan santau langkah. Okey, jadi bila dia menanam pada biasanya perempuan kan, para isteri ataupun para ibu, dia akan sidai pakaian di belakang rumah, maka dia akan keluar rumah, dia akan sidai. Jadi santau langkah tu dia akan letak di pintu belakang. Dia akan tanam biasanya di kedua-dua tempat, iaitu di bahagian pintu sebelah kiri, pintu sebelah kanan, iaitu berbentuk seperti satu garisan, supaya dia melangkah dengan syaratnya bila langkah maka dia akan mati on the spot. Nyawa dibayar dengan nyawa. Okey, jadi saya teruskan lagi. Jadi bila dia meletakkan santau langkah di situ, santau langkah bermaksud, okey, jadi nak dipendekkan cerita, bukan ajal dia tetapi anak dia yang melangkah di pintu belakang untuk ikut mak dia. Excited sangat anak dia yang pergi melangkah. Jadi mak dia datang kemudian. Bila anak dia melangkah, maka anak dia yang meninggal serta-merta. So itu kisah benar yang pernah berlaku pada saya punya sepupu, di mana anak dia meninggal disebabkan oleh kekejaman ataupun kezaliman seorang bekas kekasih kepada seorang lelaki yang tidak boleh menerima tentang perkahwinan ataupun pernikahan dia dengan orang lain. Itu antara santau langkah. Okey, santau makan. Santau makan biasanya diletakkan di dalam makan ataupun dalam pinggan, bertujuan untuk mengenakan seseorang ataupun musuh seseorang sehingga dia mati ataupun menyeksa ataupun merosakkan organ-organ dalaman secara perlahan-lahan. Itu antara santau makan. Santau makan biasanya kebiasaannya dia akan kelihatan seperti kaca-kaca halus di keliling pinggan. Jadi dan juga biasanya cawan diletakkan dalam minuman. Okey, terserah kepada anda untuk pandai melihat ataupun boleh melihat ataupun tidak. Itulah sebabnya kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bila kita baca doa makan, maka tawallah racun-racun tersebut, tawallah ilmu hitam. Bila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Okey, bila kita baca bismillah paling kurang maka setiap makanan yang disihirkan akan jadi tawar, insya-Allah. Okey, jadi saya nak bagi tahu kat sini, apabila korang nampak pinggan, kalau korang pergi kedai makan, tempat yang sembarangan ataupun tempat-tempat yang baru, kalau boleh bacalah bismillah. Kalau boleh bacalah
doa makan. Dan lagi satu pesanan, pernah terjadi santau makan kepada sepupu saya juga. Dia termakan, maka dia terkena histeria ataupun seperti gangguan. Okey, ini kerana cemburu. Sifat cemburu, kebanyakannya semua sifat cemburu. Cemburu disebabkan oleh terlalu bahagia sangat. Terlalu bahagia sangat pun orang cemburu. Bila terlalu bahagia sangat, maka dia cemburu. Jiran sendiri yang buat. Dia memberikan makanan, iaitu mi goreng. Bagi mi goreng seperti biasa, dia makanlah si suami macam biasa. Tapi si isteri yang suruh baca doa makan, biasanya dia akan nampak butir-butir halus kaca. Okey, ataupun kalau nak jadikan macam cerita-cerita drama, biasanya makanan tu akan jatuh. Okey, bila makanan jatuh bermaksud makanan tu bukan rezeki kita. Okey, itu antara, saya tak tahulah sama ada kepercayaan, mitos ataupun whatsoever, tapi apa yang saya nampak, yang saya percaya adalah korang baca doa makan, maka korang akan nampak segala-galanya. InsyaAllah korang akan nampak kaca yang berjalan. Dia macam ni, santau ni dia bermula cara nak buat santau ni. Saya tak boleh nak ajar. Okey, tapi cara nak buat santau ni, salah satu cara dia adalah menggunakan kubur. Sebab saya kena santau, jadi saya tahu asal usul santau daripada umur saya sekolah rendah. Korang bayangkan, saya sekolah rendah, saya memang dah tahu dah pasal santau, sebab family saya memang kena santau. Yang ni saya akan kongsikan. Jadi banyak saya belajar tentang santau, bagaimana mereka buat santau, bagaimana nak menghalang santau, bagaimana kita nak pertahankan diri kita daripada santau, bagaimana kita nak menghantar balik santau. Okey, kita boleh hantar balik tapi dengan cara Bismillah 7. Dia ada Bismillah 5 untuk mempertahankan santau, sihir. Bismillah 7 adalah bertujuan untuk menghantar balik, tetapi dengan izin Allah. Faham maksud saya? Maksud kita hantar balik, kita bukannya membuat balik. Faham maksud saya? Bukannya kita tak, bukan maksudnya kita bukan baca apa-apa, tak. Kita just menghantar balik. Apa yang dibagi kita hantar balik. Maksudnya kita baca Bismillah 5 untuk menghantar dengan izin Allah. Okey, faham maksud itu? Jadi kita baca Bismillah 5 adalah untuk pertahanan diri kita, Bismillah 7 untuk menghantar balik. Jadi korang boleh Google tengok macam mana baca Bismillah 5, macam mana nak baca Bismillah 7, amalkan setiap subuh dan juga selepas asar. Waktu tu memang orang akan hantar barang-barang tertentu. Orang tak akan hantar waktu zuhur, orang tak akan waktu maghrib, orang tak akan hantar waktu isyak, orang tak akan hantar selepas azan subuh. Tawar, benda-benda hitam tu ditawar. Okey, saya teruskan. Santau makan. Okey, santau makan ni biasanya diletakkan dalam makanan, iaitu mi goreng. Okey, mi goreng ni yang si husband ni makan lah. Okey, so bila si isteri baca bismillah, dia akan nampak macam kaca. Dia macam pasir, dia berkilat, dia keliling pinggan. Maka korang kena buang. Okey, dia kalau korang nampak, okey, korang kena buang. Okey, kenapa setiap kali kalau kita nak minum sunnah Nabi, iaitu kita kena letak jari kelingking dekat bawah. Kenapa? Sebab kita boleh tahu sama ada makanan tu ataupun minuman tersebut diletakkan santau ataupun racun. Kita boleh tahu. Okey, kalau yang ni korang boleh tahulah. Saya rasa korang tahu, saya tak perlu nak jelaskan kot. Okey, saya teruskan introduction tentang santau. Banyak ni santau ni. Okey, santau kodok. Okey, santau kodok ni adalah sejenis santau yang dia macam lebih kurang macam vudu, tapi dia kodokkan orang tersebut, dan orang mangsa tersebut dia akan dalam kelihatan dalam keadaan yang kodok, iaitu tangan dan kaki seperti dipaku, dipinkan, dan perut dia akan kembung. Saya nak kongsikan kisah ni sebelum saya masuk kisah-kisah berikutnya. Saya akan kongsikan dulu kisah setiap contoh sebagai contoh. Kisah ni pernah berlaku dengan seorang artis yang viral. Saya tak boleh mention nama dia. Dia meninggal dengan akibat iaitu santau kodok. Okey, artis tersebut dalam keadaan dia popular. Okey, sangat popular. Saya rasa anda semua tahu siapa dia. Okey, dia sangat popular. Arwah ni sangat popular orang dia, dan dia baik orang dia. Okey, dan dia sangat mudah didekati, dan juga dia sangat peramah dengan senyuman. Itu rezeki arwah lah. Okey, dan arwah ni memang bagus lah. Alhamdulillah, saya kagum dengan cara dia.
dia very humble, dia tidak terlalu menunjuk sangat, dan juga dia terlalu mudah untuk didekati. Bermaksud itu adalah satu kelemahan. Apabila dia terlalu mudah untuk didekati, maka ada seorang hamba Allah ini, seorang perempuan, dia sangat menyukai beliau. Sangat menyukai itu terlalu taksub, melebihi had. Iaitu taksub tu sehingga dia rasa macam dia adalah, contohnya macam dia minat kat seseorang tu seolah-olah macam dia tu adalah dia punya, bukan orang lain. Terlalu taksub. Okey, terlalu taksub sehingga kan setiap kali dia pergi mana-mana, buat show ke, buat apa-apa sahaja, perempuan tersebut akan mengikuti artis tersebut, selebriti tersebut. Dia akan mengikuti ke mana sahaja perkembangan. Dia update kat Instagram, dia update dekat Facebook, dia update dekat mana-mana social media. Si perempuan tersebut akan follow, akan komen dan memberikan feedback yang sangat menarik, sehingga kan pihak lelaki ni terasa seperti annoying, menyampah. Dia rasa macam geram lah aku dia ni. Macam sometimes setiap orang dia ada limit kesabaran, dia ada dia punya level, dia ada batas kesabaran seseorang. Apabila telah menjangkaui kesabaran seseorang, maka seseorang tersebut boleh keluar dia punya sifat yang terpendam. Jadi perempuan tersebut terlalu berlebihan sehingga kan dia meluahkan secara depan-depan dengan lelaki tersebut, aku suka kat engkau, aku nak kahwin dengan engkau, aku tahu family engkau kat mana, aku tahu rumah engkau kat mana, dan aku nak pergi rumah sana, aku nak kahwin dengan engkau, aku nak tinggal dengan engkau. Korang rasa sebagai seorang lelaki macam saya, kalau didapat seorang perempuan yang terlalu macam tu, saya rasa macam agak defensif. Saya akan mempertahankan diri saya. Maaf, saya tak dapat nak teruskan, saya tak minat awak. Okey, kita berkawan dahulu. Okey, jadi pihak lelaki tersebut, arwah tersebut telah tersalah kata. Tersalah kata iaitu dia telah mereject perempuan tersebut secara terang-terangan, dan perempuan tersebut terasa dimalukan, maka dia membuat satu santau kodok. Santau kodok yang sangat ditakuti. Yang santau kodok ni antara santau yang sangat ditakuti, dia sama level dengan voodoo. Saya bukan nak kata maksudnya kita perlu takut dengan benda-benda sihir. Allah ada. Faham maksud saya? Maksud saya santau yang paling kuat maksud saya. Okey, santau kodok ni bila dah di-lock tangan, okey, dikunci, dipin dan juga gambar penuh semua dah dapat, maka orang tersebut tak akan dapat lepas, melainkan korang kena cabut balik pin tersebut dengan membaca surah-surah tertentu. Tapi disebabkan oleh kisah ni, saya akan teruskan nanti. Okey, saksikan di episod kemudian. InsyaAllah saya akan kongsikan pada malam esok kisah berikutnya, bagaimana lelaki tersebut menghadapi kisah-kisah saat-saat genting, di mana saya ada kisah pasal santau kodok. Inilah kisah dia santau kodok. Okey, itu sahaja. Kita berjumpa lagi pada malam esok. InsyaAllah saya akan kongsikan kisah-kisah lebih menarik sebelum saya masuk kisah saya, iaitu berkaitan dengan santau sihir, dark magic, ilmu hitam ataupun malam kliwon. Itu lebih menarik. Okey, itu insyaAllah saya akan kongsikan pada malam esok dengan izin Allah SWT. Kalau saya ada rezeki, saya akan kongsikan pada malam esok dan malam berikutnya, insyaAllah. Okey, teruskan like, share dan subscribe. Teruskan support saya sebagai tanda sokongan anda kepada saya, dan juga bagaimana untuk memotivasikan saya untuk terus buat live. Please komen kalau saya ada buat salah apa-apa, untuk saya improve diri saya dari masa ke semasa, insyaAllah. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.